Jadi hadis-hadis yang ditasih oleh Al-Albani yang dikatakan silsilah al-ahadits dhaifah as-sahihah, dan juga dengan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, di mana dengan kita sebagai al-ummah al-Muhammadiyah, umat akhir zaman, Allah karuniakan kepada kita sejumlah tidak terhitung di kalangan para ulama-ulama hufaz. Daripada abad ke abad, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, pada 4 generasi yang pertama, 4 kumpulan yang pertama, Al-Imam Abdurrahman, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Muslim, Al-Imam Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, Ibnu Ali Ibnu Al-Madini, Al-Qattan, dan juga dengan ulama-ulama seumpamanya. Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi yang saya sebutkan tadi itu, Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau saya bersumpah antara makam Ibrahim dengan rukun Yamani, atau antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, bahwasanya tidak ada ulama yang pakar spesialis yang lebih hafiz daripada Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, aku tidak akan terlanggar sumpah. Itu hakikat yang sebenarnya. Kemudian beranjak daripada abad yang kelima dan seterusnya, Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, itu semuanya daripada ulama hufaz. Al-Hafiz Al-Iraqi putra dengan orang tua, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki bapa dengan anak, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Bulqini, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Qustulani, Al-Mahalli, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Haisami, Nuruddin Al-Haisami, kemudian juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu kesemuanya ulama-ulama hufaz. Al-Albani paling belakangan sekali yang punya pengamatan. Kadang-kadang pada waktu beliau mentadhib hadis, pegangan beliau, rujukan beliau hanya kitab At-Taqrib yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan kitab At-Tahdzibnya, At-Taqribnya. Taqrib 2 jilid, Tahdzib ada dalam 16 jilid. Kalau merujuk kitab At-Taqrib, maka rawi-rawi yang disebutkan yang beliau katakan dhaif, juga terdapat sebagian atau sekian daripada ulama mengatakan rawi berkenaan itu siqah, rawi berkenaan itu la ba'sa bihi, rawi berkenaan itu adil. Jadi kalau kita lihat daripada sudut sana, maka hadis akan kita katakan sahih. Tapi kalau kita tengok daripada sudut pandangan yang mengatakan rawi itu lemah, kita katakan hadis itu dhaif. Tapi yang tidak bijak dengan Al-Albani, yang pada waktu rawi yang sama, hadis yang ini beliau katakan lemah, hadis yang itu beliau katakan siqah atau juga adil. Kenapa? Sebab pada waktu beliau katakan siqah dan adil sesuai dengan pendapat beliau. Tapi pada waktu pendapat tidak menyokong pendapat Al-Albani, Albani katakan hadis itu lemah. Itu ketidakbijakan daripada Albani dalam beberapa puluh, bukan satu, dalam beberapa puluh buah hadis. Jadi sebelum dengan kita merujuk perkataan Albani dalam pentasihan, pendhaifan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita rujuk pendapat daripada Imam Al-Amir As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Kita rujuk pendapat Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar. Kita rujuk perkataan daripada Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Az-Zuhdi, dan berapa ramai ulama-ulama hufaz sampai kepada zaman kita sekarang. Bukan setakat hafal 6 buah kitab hadis Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, An-Nasai dengan Ibnu Majahnya. Ada di antara daripada ulama-ulama India kita sekarang ini yang menghafal kitab Fathul Bari, kitab-kitab hadis Bukhari itu dengan syarahnya. Ulama hufaz tidak terhitung ramanya. Al-Albani, sepakat ulama mengatakan masih belum layak untuk diberikan gelaran Al-Hafiz. Dicabat oleh Syekh Abdullah Al-Harari, dicabat oleh sebagian daripada ulama. Coba dengan sanad kamu sebutkan
meriwayatkan 6 buah, 7 buah hadis bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Albani tidak mampu. Kita ada Al-Ghummari, kita ada Al-Kitani, kita ada Al-Fadani. Terakhir sekali yang banyak membuncing pandangan-pandangan Albani dan juga dengan tanakudatnya beliau itu Syekh Said Mamduh, masih hidup, salah satu daripada ulama kita, asal daripada Mesir. Saya sempat berkumpul dengan beliau pada masa sama-sama mengaji dengan Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani. Kesimpulannya, kalau hanya Albani yang mengatakan sahih, itu masih belum boleh dijadikan sebagai patokan dan panutan, sebab Syekh Al-Albani masih dipengaruhi dengan pandangan-pandangan pribadi beliau yang kadang-kadang pendapat-pendapat beliau yang beliau tarjih itu bertentangan dan bercanggah dengan pendapat kebanyakan daripada ulama.